Pelan Tindakan Pembangunan Ladang Hutan 2022-2036 yang dirangka Jabatan Perhutanan Sabah dijadikan panduan bagi mentransformasi ladang hutan dan mengukuhkan hasil kayu di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata sambil inisiatif itu akan menjadi pelan tindakan pembangunan ladang hutan di Sabah untuk tempoh 15 tahun akan datang. Bagi mencapai sasaran itu, Haji Ji berkata seluas 23,850 hektar penanaman ditetapkan kepada 18 perjanjian lesen pengurusan hutan Mampan SFMLA pada tahun ini. Bagaimanapun katanya pencapaian sasaran itu memerlukan komitmen padu pemain sedia ada dan pelaburan baharu. Dalam perkembangan berkaitan, Haji Ji turut berasa bangga kerana Sabah melakar kejayaan signifikan mendahului rekod pencapaian penanaman pokok di seluruh negara menerusi kempen penghijauan negara melalui penanaman 100 juta pokok pada suku pertama tahun ini. Manakala Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA merancang untuk menganjurkan kejohanan bola sepak antara kelab tahun ini selepas Piala Sabah 2022 merebut Piala Sumbangan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor, Presiden SAFA Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata penganjuran kejohanan baru sudah dalam perancangan Badan Induk Bola Sepak Sabah itu. Katanya jawatan kuasa pertandingan tempatan SAFA sedang dalam proses untuk menyusun penganjurannya yang dijangka pada Julai depan. Bagaimanapun katanya perancangan bagi menganjurkan kejohanan itu akan diperincikan dan dibincangkan di peringkat majlis tertinggi SAFA sebelum dimuktamadkan. Taklimat ringkas itu disampaikan pengerusi jawatan kuasa Azman Mastar yang juga penolong Setiausaha Agung SAFA ketika mengadakan kunjungan hormat kepada Bung Mokhtar di pejabatnya di Dewan Undangan Negeri semalam. Dalam pada itu, Bung Mokhtar yang juga timbalan Ketua Menteri berkata selain kejohanan antara kelab, SAFA juga akan menganjurkan kejohanan Piala SAFA. Katanya memang menjadi hasrat dan perancangan SAFA untuk memperbanyakkan kejohanan bola sepak yang membabitkan seluruh daerah sebagai langkah memajukan sukan bola sepak di negeri ini. Mengenai penganjuran Piala Sabah 2022 yang sedang berjalan ketika ini, Presiden SAFA itu mengucapkan syabas kepada jawatan kuasa itu kerana usaha untuk mengendalikan kejohanan berkenaan. Tangkas dan pantas itu yang dipamerkan melalui persembahan pegawai dan anggota dari tim Cantas Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu melalui babak lakonan menumpaskan geng peti besi sempena sambutan Hari Polis ke-215 peringkat IPD Kota Kinabalu di Dataran Kinabalu hari ini. Keluarga dan jemputan yang menghadiri sambutan Hari Polis ternyata teruja dengan aksi 15 pegawai dan anggota dalam lakonan menumpaskan geng besi peti berkenaan. Babak selama 10 minit itu mempamerkan kepantasan dan ketangkasan pegawai dan anggota pelbagai elemen termasuk rapid team daripada IPD Kota Kinabalu dalam menumpaskan penjenayah geng peti besi yang banyak melakukan jenayah pecah rumah di bandar raya ini. Acara diteruskan dengan penyerahan perutusan Ketua Polis Negara Tan Sri Ekril Sani Abdullah Sani kepada Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah. Perutusan yang dibacakan oleh Muhammad Zaidi itu menyatakan institusi kepolisian ini akan terus komited dalam mempertahankan keselamatan dan ketenteraman awam negara selari dengan kehendak Akta Polis 1967. Menurutnya, seluruh warga PDRM sentiasa sedia berkhidmat dan berdiri teguh di bawah naungan Panji Sang Saka Biru untuk memikul tanggungjawab dan amanah bagi memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan negara. Dalam majlis sama, Muhammad Zaidi turut menyampaikan sijil penghargaan kepada pegawai kanan serta pegawai rendah polis yang mempamerkan penugasan cemerlang. Sementara itu, 5 rumah musnah dalam kebakaran di Jalan Maktab Sabah, Kampung Kopungit, Kota Kinabalu pagi tadi. Jurucakap Pusat Kerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan sebaik terima panggilan mengenai kejadian itu, sepasukan anggota bomba dikejar ke lokasi kejadian. Seramai 15 anggota bomba ke lokasi yang terletak 3 km dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu. Sebanyak 5 rumah terlibat dan operasi memadamkan kebakaran giat dijalankan. Katanya lagi maklumat akan dikemas kini dari semasa ke semasa.
Seterusnya, perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah S Zone yang berakhir esok dilanjutkan sehingga 10 April depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata, perintah berkurung itu meliputi perairan Tawau, Sempurna, Kunak Lahadatu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Katanya orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan diisytihar antara 6 petang hingga 6 pagi. Perintah ini diteruskan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong asing yang melawat Pulau Peranginan. Idris berkata perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan S-Zone. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.